rakan-rakan saya di dalam Gaza. Kita ada rakan-rakan di sana yang sedang mengusahakan bantuan, dan alhamdulillah bantuan daripada Malaysia dah diterima lebih 50 tan ubat-ubatan, makanan diterima, dan kita punya pekerja staff kita lah yang telah alhamdulillah adalah, walaupun keadaan belum baik, tapi apa yang kita boleh tengok pada hari ini saja sudah lebih 12,000 yang syahid, 30,000 yang cedera, 1.5 juta hilang tempat tinggal. Maknanya sekarang ni lebih daripada separuh lah penduduk Gaza tidak ada rumah. Dan sekarang ni mereka akan melalui musim sejuk. Dan lebih menyayatkan hati lagi, Menteri Pendidikan dia dah isytihar dah. Dia kata sekolah tahun ni dah tak ada, sebab pelajar dah tak ada. Pelajar dah mati, pelajar dah meninggal, dah bersyahid. Jadi Menteri Pendidikan dia telah isytiharkan bahawa tempoh persekolahan telah tiada pada tahun 2023. Memang saya tak dapat bayangkan apa yang berlaku pada saudara kita di Gaza pada hari ini yang begitu menyayat hatilah. Malahan apa yang menyedihkan lagi adalah baru-baru ini OIC, sidang tergempar OIC di Riyadh. Ingatkan adalah apa-apa keputusan kan. Sekurang-kurangnya kita anggap bahawa OIC kalau tak boleh hantar tentera pun, sekurang-kurangnya hantarlah bantuan makanan. Namun begitu tiada ada langsung resolusi. Malahan negara-negara seperti Saudi, UAE, Morocco, Egypt dan Bahrain dan rakan-rakan melindungi Israel. Dan itulah yang saya rasakan bahawa krisis yang sedang melanda kita sebenarnya bukanlah Allah menguji rakyat Gaza itu, sebenarnya Allah menguji kita semua. Allah menguji semua umat Islam. Ada pula 1.7 bilion umat Islam. Boleh tak bantu 2.3 juta umat Islam di Gaza? Dan begitu kalau kita lihat, sangat menyedihkanlah. Nanti mungkin kita boleh ceritakan, sebab hari ini kita ada cerita tentang Bani Israel. Jadi kita boleh cerita tentang Bani Israel pada malam ni. Okay, hadirin dan hadirat rahmat Allah sekalian, saya teruskan dengan pengajian kita pada hari ini. Sebelum ni kita belajar tentang bab nasihat. Hari ini kita akan belajar bab amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Apa maksud amar ma'ruf nahi munkar? Ya, amar itu biasanya kalau kita belajar bahasa Arab, fi'ul amar. Amar ni apa? Suruhan, menyuruh, ataupun mengajak, memerintah, memohon. Dia is amar. Itu kemudian amar ni memerintah kita untuk menyuruh kita untuk melakukan ma'ruf. Ma'ruf ni apa? Kebaikan. Apa ma'ruf? Kebaikan, ya. Jadi ma'ruf ni dia ada sama makna dengan khair, kebaikan. Kenapa tak kata amal khair, amal ma'ruf kan? Jadi para ulama melihat bahawa Al-Quran menggunakan perkataan ma'ruf ni 38 kali dalam Quran. Perkataan 38 kali. Ya? Dan khair ini pula adalah para mufassir mengatakan bahawa khair ini adalah nilai-nilai yang baik yang disebut di dalam Al-Quran. Manakala ma'ruf ini adalah nilai-nilai yang baik yang disebut dalam Al-Quran, dan juga nilai-nilai yang baik yang difahami oleh masyarakat. Makna secara urufnya, secara adatnya itu adalah kebaikan. Jadi maknanya khair ini lebih spesifik, ma'ruf ni lebih umum, ya. Jadi Allah SWT memerintahkan kita untuk mengajak orang-orang untuk melakukan kebaikan. Itu yang pertama, ya. Dan yang kedua adalah tidak cukup sekadar amar ma'ruf, kita juga kena ada nahi mungkar. Iaitu apa nahi itu? Supaya kita mencegah apa itu mungkar, iaitu kejahatan, kezaliman dan sebagainya. Allah sebut ma'ruf ni 38 kali, dan mungkar Allah sebut dalam Quran 16 kali. 16 kali mungkar, ya. Jadi apa yang ingin kita faham di sini adalah konsep amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, konsep amar ma'ruf nahi mungkar yang
yang diceritakan ataupun yang terkandung di dalam Al-Quran dan juga terkandung di dalam hadis. Jadi Imam An-Nawawi telah memilih beberapa hadis dan memilih beberapa Al-Quran yang kali ini agak banyak ayat-ayat Al-Quran yang disebut oleh Imam An-Nawawi, dan juga beberapa hadis yang saya rasa ada banyak hadis-hadis yang sangat menarik sekiranya kita baca. Hadis lebih, saya rasa ada banyak hadis yang kali ini mungkin kita tak sempat habis malam ni. Namun begitu, Imam An-Nawawi memulakan dengan memetik surah Ali Imran ayat 104, di mana Allah SWT berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebaikan, kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, al-muflihun. Ya, muflihun. Jadi saudara-saudara yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini diturunkan di Madinah. Di mana kalau kita lihat sejarah ataupun asbab nuzul ini, diceritakan bahawa sebenarnya orang Yahudi ni dia memang cemburu melihat keakraban Aus dan Khazraj apabila Rasulullah jadi satukan mereka menjadi Ansar. Jadi orang Yahudi ni melihat bahawa perpaduan ummah itu menjadi satu perkara yang tidak menguntungkan mereka. Kerana perpecahan umat Islam itu, perpecahan adalah sesuatu yang menguntungkan. Seperti mana yang berlaku hari ini lah. Apabila Zionis Israel mengebom, membunuh setiap hari, maka umat Islam berpecah, maka itulah kegembiraan ataupun keseronokan yang ada pada orang Yahudi. Lalu pada satu waktu, seorang Yahudi yang bernama Syaz ibn Qais, ya, beliau tengok orang Aus dan Khazraj sangat akrab, kerana di Yathrib sebelum Madinah, orang Aus dan Khazraj mereka telah berperang lebih 120 tahun. Mereka dah perang lama. Tapi bila Rasulullah SAW berhijrah, Rasulullah buat sahifah Madinah, Rasulullah satukan Aus dan Khazraj ni, luar biasa perpaduannya, luar biasa keakrabannya. Jadi orang Yahudi ni cuba untuk memecah belahkan Aus dan Khazraj ini. Inilah yang Qais ini, dia telah menyuruh pemuda-pemuda Yahudi untuk mengapi-apikan di antara dua, Aus dan Khazraj ni. Ini selalulah, biasanya kita apabila nak mengapi-apikan, kita akan sebut yang dulu-dulu kan, yang sejarah-sejarah dulu-dulu. Cina bunuh Melayu, kan? Yang dulu-dulu kan, supaya naik kemarahan dia. Ini yang berlaku. Ya, orang Yahudi itu telah mengapi-apikan dan menceritakan tentang permusuhan selama 120 tahun itu, maka berlakulah mereka caci-mencaci, maki-memaki, dan lalu bergaduh. Dan Rasulullah tahu, Rasulullah bersegera pergi ke kawasan tersebut. Rasulullah pun menasihati para sahabat, dan Rasulullah kata, janganlah kamu termakan dengan fitnah jahiliyah orang Yahudi ini. Allah telah mengangkat darjat kamu, orang Ansar. Lalu turun ayat ini. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Ya? Dan apabila turun ayat ini, maka para sahabat pun menangis berpelukan kerana insaf, maka bertaubat dengan apa. Dan ayat ini sebenarnya menceritakan bahawa apabila kita melihat ada pergaduhan, melihat ada perbalahan, kita kena ada wal takum minkum. Kenapa? Allah SWT kata, dan hendaklah di antara kamu, bukan semua. Dan hendaklah di antara minkum. Maknanya antara kamu, kalau semua habis kan. Maknanya wal takum minkum. Baru ulama mengatakan bahawa fardu kifayah. Ya, maknanya bukan semualah. Okey, wal takum minkum ummatun yad'u, ada orang-orang yang ummah yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan Allah SWT menggunakan perkataan al-muflihun. Ya, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang berjaya. Dan al-muflihun ni perkataan yang sangat mendalam maksudnya. Apabila kita azan kan, kenapa kita hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Ya, kita tak kata hayya 'alan najah. Najah itu kejayaan. Ya? Sebab apa? Al-falah itu
dia ada satu konotasi keberuntungan, kejayaan dunia dan akhirat. Itu hayya 'alal falah. Okey, marilah kita menuju kejayaan dunia dan akhirat. Itu ulaika humul muflihun. Ya. Jadi ini merupakan perintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk semua umat mengajak kepada kebaikan, kebajikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dalam ayat Quran yang seterusnya ialah Allah SWT berfirman surah Ali Imran juga, ayat yang seterusnya 110, kuntum khairu ummah ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Jadi ini adalah penerusan daripada ayat itu tadi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan syarat untuk menjadikan kita menjadi khair ummah, ummah yang terbaik. Khair itu adalah ummah yang terbaik. Apa syarat-syaratnya untuk menjadi khair ummah? Ya. Jadi untuk menjadi syaratnya Allah SWT sebut ada 3 dalam ayat ni. Ya. Jadi kalau tuan-tuan tengok konsep ummah, iaitu ummah khair ummah. Kalau kita tengok Al-Quran, konsep ummah ni dia berevolusi daripada Mekah sehingga Madinah. Kerana Allah SWT ingin memberikan satu kefahaman konsep ummah, supaya apabila kita memahami konsep ummah ni, kita akan mempunyai satu pertalian dan persaudaraan yang sangat kukuh. Sebelum Rasulullah berhijrah ataupun di dalam Makkah, maka Allah SWT menurunkan ayat yang menyebut tentang ummah, tetapi wa innahum ummatu wahidah. Maknanya dalam konteks Makkiyah, Allah SWT menyebut bahawa pada waktu itu, konsep ummah pada waktu itu adalah ummah aqidah, ummah seaqidah, ummah Islam. Maknanya ummatan wahidah. Namun begitu, apabila Rasulullah berhijrah, maka Rasulullah telah menembuhkan sebuah negara, Daulah Al-Madaniyah ataupun negara Madinah, kan? Apabila wujudnya negara Madinah, maka negara Madinah itu sudah pasti ada pluralistik. Maknanya bukanlah pluralism liberal tu, iaitu plural ni pelbagai jamak bangsa. Ada orang Yahudi, orang ada Majusi, ada orang Afrika, ada orang Parsi dan sebagainya. Jadi konsep ummah itu perlu mendapatkan satu dimensi yang baru. Turun ayat ni. Tapi sebelum tu turun ayat lain pada 2 Hijrah, iaitu Allah SWT sebut ummatan wasatan litakunu syuhada 'alan nas. Maknanya daripada konsep ummah seaqidah, maka apabila pergi ke Madinah, kita kena menjadi ummah yang wasat. Apa ummah wasat? Ummah yang terbaik, yang bukan sederhana tau. Selalu kita faham wasat yang ni sederhana. Ummah yang terbaik, yang adil, yang seimbang. Ini yang dipanggil sebagai ummah wasat. Namun setelah itu, apabila Rasulullah melaksanakan negara, ada pentadbiran yang lebih baik, Allah turunkan pada 7 Hijrah ayat ni. Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas. Kamu dah jadi ummah wasat, tapi kamu takkan jadi ummah yang terbaik, melainkan 3. Yang pertama, ummah yang yad'una ilal khair, maknanya kita mengajak kepada kebaikan. Ya, wa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, iaitu kita mencegah kepada kemungkaran. Dan ketiga, wa tu'minuna billah. Maknanya 3 ni kalau kita nak jadi ummah yang terbaik. Jadi kalau kita orang Melayu nak jadi ummah yang terbaik, kena 3 ni. Ya. Namun begitu, yang menariknya dalam ayat ini, kuntum khairu ummah ukhrijat linnas, Allah SWT menggunakan perkataan yang universal, iaitu linnas. Bukannya lil mu'minin ataupun lil muslimin. Maknanya, kalau kita nak jadi ummah yang terbaik, kita tak boleh buat baik pada orang Islam je. Dalam ayat ini mengatakan bahawa untuk menjadi ummah yang terbaik, umat Islam itu perlu mengajak kepada kebaikan, kepada ma'ruf, semua. Orang Yahudi, orang Cina, orang India kena mengajak kebaikan. Mencegah kemungkaran, semua. Orang Inggeris, orang Yahudi, semua. Wa tu'minuna billah, inilah kita kena baik, kita kena beriman kepada Allah. Ini ayat ini sangat powerful. Ya? Maknanya kalau kita ingin menjadi ummah khair ummah wasatan, kita kena ni kita kena amal ma'ruf nahi munkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada keburukan. Okey, itu yang pertama. Yang kedua,
Dan ada ayat yang lain lagi. Jadilah dalam surah Al-A'raf, jadilah pemaaf dan suruh orang yang mengerjakan ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Dan orang-orang dan surah At-Taubah, dan orang-orang yang beriman, lelaki-laki dan perempuan, sebahagian mereka menjadi penolong, sebahagian yang lain mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi ayat ini tadi, kalau kita sebut bahawa Allah SWT mengatakan bahawa wal takum minkum, maknanya bukan semua. Maknanya dalam ayat ini mengatakan bahawa tugas untuk mengajak, menyuruh kepada kebaikan dan melarang keburukan ini bukan wajib kepada semua, tetapi adalah fardhu kifayah. Itu para ulama mengatakan. Malahan dalam surah At-Taubah, dan surah At-Taubah yang saya sebutkan tadi ya, dan orang-orang yang beriman, lelaki-lelaki dan perempuan, ya, sebahagian mereka menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Maknanya ada sebahagian tugasan dia buat kerja amal ma'ruf nahi munkar, ada lagi yang buat kerja-kerja yang lain, ya. Dalam surah At-Taubah ayat 22 yang lain, Allah SWT berfirman, wa ma kana mu'nal mu'minun la yanfaru kaffatun falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Maknanya bukan semua orang pergi buat tu, ada orang yang yatafaqahu fid din, orang yang belajar, menuntut ilmu, ya. Jadi itulah di antara kefahaman ataupun maksud daripada ayat. Namun begitu saya menarik, saya ingin mengupas, ada banyak ayat ni, tapi mengupas ayat yang menarik sebab ia berlaku pada hari ini, iaitu ayat surah Al-Ma'idah ayat 78 hingga 79, ya. Allah sebut yang menarik sebab ini adalah bangsa Bani Israel. Dan tuan-tuan, Allah sebut Bani Israel ini 43 kali dalam Al-Quran. 43 kali, maknanya memang penting sangatlah Bani Israel ni, kan? Kerana sama ada kehebatan Nabi-Nabi para Rasul daripada Bani Israel, maupun kehebatan mereka mungkar ataupun kemungkaran ingkar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita tengok Bani Israel ni, keingkaran dan keberanian untuk ingkar perintah Allah tu luar biasa, ya? Melebihi bangsa-bangsa yang dicipta oleh Allah di muka bumi. Bani Israel ini kalau kita lihat, dia daripada Nabi mana? Okay? Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, kan? Apabila Nabi Ibrahim ada dua isteri. Satu Siti Sarah, satu Siti Hajar. Siti Sarah sangat cantik, namun begitu tidak ada anak. Lalu Nabi Ibrahim berkahwin dengan Siti Hajar. Siti Hajar lahirkan Nabi Ismail. Kemudian Siti Sarah pun sedih. Lalu Allah bagi kemuliaan kepada Siti Sarah dalam umurnya yang lewat, lalu dapat juga mengandung dan melahirkan Nabi Ishaq. Itu Nabi Ishaq ni lah yang Bani Israel ni Nabi Ishaq. Nabi Ishaq. Jadi Nabi Ishaq ni lah Ishaq, Yusuf, Ayub, Daud, Sulaiman, semua turun di situ. Ya? Hebat Bani Israel ni. Ya? Jadi ayat ni saya nak ceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala kata orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Yang demikian itu kerana mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh sangat buruk apa yang mereka perbuat. Maknanya Allah hina Bani Israel, malahan Nabi Daud dan Nabi Isa juga telah melaknat kaumnya kerana satu, tak mencegah perkara mungkar dan tidak mengajak kepada perkara yang ma'ruf. Jadi kenapa Allah SWT pilih Nabi Daud dan Nabi Isa, kan? Jadi saya lihat bahawa ada kisah Nabi Daud, kan? Nabi Daud ini adalah cucu beberapa lah daripada Nabi Ibrahim kepada Siti Sarah, ya? Jadi Nabi Daud ini adalah keturunan Bani Israel. Dan pada waktu itu Nabi Daud ini duduk di Palestin, di Jerusalem, ya? Jadi pada waktu itu Bani Israel ini selalu ditindas oleh satu kaum yang dipanggil sekarang ini, mungkinlah inilah kaum Palestin pada waktu dulu, ya? Yang diketuai oleh namanya rajanya Jalut, kan? Jalut. Dan Nabi Daud ini pada waktu itu adalah Bani Israel yang diketuai oleh Talut, kan?
Jadi nak berperang dengan Jalut, Jalut ni hebat, kan? Lalu kalau kita tengok apa yang berlaku adalah apabila Talut nak berlawan dengan Jalut dan hampir kalah Talut. Tetapi Nabi Daud lah orang yang membantu Talut mengalahkan Jalut. Kena ingat kan? Nabi Daud dia guna senjata apa? Batu. Dia guna, dipanggil macam lastik. Masa nak kalahkan Jalut itu, orang memang gelakkan ataupun orang memang pandang rendah kepada Nabi Daud kerana dia dah lah, Nabi Daud ni muda lagi. Kita nak mengalahkan Jalut yang besar, yang kuat. Dan dikatakan, diriwayatkan bahawa Talut hampir kalah nak melawan Jalut. Lalu Nabi Daud menggunakan, ialah Nabi Daud dia ada beberapa mukjizat ya. Yang pertama boleh melembutkan besi, dia suara dia pun masya-Allah sedap ya. Jadi Nabi Daud yang telah mengalahkan Jalut. Dan selepas itu apa yang berlaku adalah ialah selepas Talut menang dan sebagainya, Talut mati, meninggal dunia, lalu Nabi Daud menjadi raja. Itulah sebabnya Nabi Daud menjadi raja. Apabila Talut mati, maka Nabi Daud menjadi raja, dan Nabi Daud menjadi raja kemudian diwarisi oleh anaknya. Siapa anak Nabi Daud? Ya, Nabi Sulaiman, King Solomon. Ya. Jadi apa yang saya nak katakan di sini, bahawa kisah ni, kenapa kisah Nabi Daud ni? Sebab apabila Nabi Daud menjadi raja, maka Allah SWT telah memerintahkan supaya Bani Israel ini untuk beribadat pada hari Sabtu. Kan? Jadi kita ni suruh hari apa? Kita hari Jumaat. Kan? Lalu orang Bani Israel ni pada awalnya mereka sangat-sangat patuh kepada Allah SWT. Jadi Allah SWT nak menguji keimanan orang Bani Israel ini adalah apabila Allah SWT, sebab kalau kita tengok di sebelah Palestin itu ataupun di Jerusalem dan di Perang Gaza itu, mereka dekat dengan laut. Dan Masya Allah, kalau tuan-tuan pernah pergi Gaza kan, dia punya ikan, hasil mahsul perikanannya adalah wow, sangat segar lah, memang menakjubkan. Mungkin mengingatkan kita pada waktu itu. Jadi Allah SWT telah pun menguji dengan bahawa setiap hari Sabtu ikan akan timbul dan akan mudah untuk ditangkap. Ya? Jadi apabila hari lain ikan akan menyelam ke dalam, tak, kalau tak timbul-timbul. Jadi Bani Israel ni kata, macam mana kita nak tipu Tuhan? Kan? Nak tipu Tuhan. Ya? Jadi apa yang mereka buat adalah mereka meletakkan sangka-sangka. Malahan ada mereka buat terusan. Jadi ikan-ikan tu akan pada hari Jumaat, pada hari Sabtu tu ikan-ikan tu akan terperangkap dan mereka akan ambil pada keesokan harinya. Ya? Dan apabila dimaklumkan kepada Nabi Daud, dan apabila mereka melanggar ini, lalu mereka masih meneruskan apa yang Allah timpakan kepada mereka. Sebab mereka ingkar kepada perintah Allah, mereka cuba tipu Allah SWT. Maka golongan tadi telah disumpah menjadi kera, kan, menjadi kera. Dan ada riwayat dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa itu dia sebut kera saja. Tetapi kalau kita baca riwayat-riwayat yang lain, Allah SWT telah menyumpah mereka, yang muda menjadi kera, yang tua menjadi babi. Tapi wallahu a'lam, dalam Al-Quran sebut kera sahaja. Ya? Jadi ini yang disebut, mereka ni dahlah tidak mencegah ke perkara mungkar, yang lain-lain itu tak mencegah mungkar, malahan mereka tidak mengajak kepada kebaikan. Ini kisah Nabi Daud alaihissalam, iaitu kisah bangsa Bani Israel. Kemudian Allah SWT sebut juga kaum Nabi Isa. Nabi Isa ni dia tak ada ayah kan, tapi Maryam itu keturunan Yahudi lah ya. Jadi apabila Maryam mengandung, perkara pertama yang orang Yahudi buat adalah mereka memang menuduh Maryam berzina. Ya? Dan lahirnya Nabi Isa, dan apabila lahirnya Nabi Isa dengan pelbagai mukjizatnya dan sebagainya, dan Nabi Isa dipilih dilantik menjadi Rasul, mereka melihat pada waktu itu ialah pada Jerusalem juga, mereka melihat Nabi Isa ni bukan keturunan raja, bukan keturunan elit bangsawan, tapi menjadi pemimpin. Jadi orang Yahudi tak berpuas hati. Ya, tak berpuas hati. Apa yang mereka buat? Mereka telah pergi ke Damaskus di Syria, berjumpa dengan Raja Damaskus yang pada waktu itu yang sangat kejam, dan mereka menghasut, mengatakan bahawa Nabi Isa akan melakukan pemberontakan kepada kerajaan Damaskus. Jadi mereka telah menghasut kerana cemburu dengan Nabi Isa. Namun begitu,
Nabi Isa dia ada pengikut dia yang dipanggil sebagai Al-Hawariyun. Berapa ramai Al-Hawariyun ini? Dalam hadis nanti ada. Dalam hadis ada Al-Hawariyun. Hawariyun ni pengikut dia 12 orang. Pengikut Nabi Musa yang terbaik. Okey, pengikut Nabi Isa yang terbaik. Lalu apabila dihasut raja King Damaskus itu, maka King Damaskus telah pun marah murka dan mengarahkan untuk menangkap dan membunuh. Ya? Dan Nabi Isa telah tahu benda itu dan cuba bersembunyi. Namun begitu, ada seorang daripada Al-Hawariyun itu belot. Tapi ada dua riwayat lah. Ada yang mengatakan bahawa bukan belot, ada yang mengatakan ada beberapa riwayat. Jadi apa yang saya boleh katakan di sini adalah orang Yahudi ni, Nabi Isa yang diturunkan kepada mereka untuk mengajak kepada tauhid pun mereka nak bunuh. Inilah kaum orang Yahudi ni. Dahsyat. Itu kalau saya tengok temu ramah kepada Ben Netanyahu, kepada Ben Shapiro, kepada Rabbi Mosley, kepada Ehud Barak, memang saya kata, patutlah Allah ini memang jahat. Memang jahat. Inilah saya rasa bahawa Abdullah bin Ubay, inilah kaum Bani Israel. Mungkin saya nak tambah lagi. Kalau kita tengok lagi kisah Nabi Musa. Nabi Musa pun orang Yahudi kan, orang Israel. Jadi kita tak boleh kata orang Israel lah, kita yang jahat tu Zionis lah, bukan Bani Israel. Okay. Nabi Musa, apabila Nabi Musa selamat daripada Firaun terbelah, lalu Nabi Musa pun telah pun diperintahkan oleh Allah untuk menerima Taurah, kan? Kitab Taurah. Jadi Rasulullah bawa orang kaum dia, okey, dan mereka berhenti di Bukit Sinai dan sebagainya, kan? Dan Nabi Musa kata, okey, Nabi Harun jaga kaum kita ni. Saya nak pergi terima kitab Taurah. Sebab berbeza je kitab Quran dengan Taurah ni. Nabi-nabi dulu dia terima seketul. Kan, dia terima sejebuk Al-Quran kan. Maknanya Taurah tu seketul, maknanya terus. Tapi Al-Quran ni tak kan. Al-Quran bitadarruj. Sikit secara berfasa. Tapi Taurah ni terus turun. Jadi Nabi Musa pun meninggalkan kaumnya dan ditinggalkan Nabi Harun. Ya? Nabi Musa pun nak jumpa dengan Allah SWT, menerima, dan pun Nabi Musa kena berpuasa 30 hari. Dia ceritakan kemudian Nabi Musa gosok gigi nak jumpa Allah SWT kan. Itu Allah SWT, orang yang berpuasa tu harum bau dia kan. Itu kena tambah 10 hari, tak apa, itu kita tahu cerita dia. Apabila dah terima ke Taurah itu, Nabi Musa balik. Tengok-tengok apa yang berlaku kaum dia. Baru tinggal sekejap, apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Mereka dah sembah lembu emas. Apabila Samiri, seorang Bani Yahudi, dia telah membuat lembu emas, lalu dia letakkan, dikatakan tak tahu, dia riwayatkan Israeliat, dia letakkan satu debu yang dipijak oleh malaikat Jibril, kuda Jibril, masa nak diserang Firaun, itu Allah Israeliat, dia letakkan dalam lembu tu boleh berkata-kata. Ya Allah, baru Nabi Musa, itu Nabi Musa dalam Al-Quran dia ceritakan Nabi Musa malah pada Nabi Harun. Tapi Nabi Harun kata, bukan aku telah cuba, ada Samiri. Lalu Nabi Musa jumpa dengan Samiri, Nabi Musa pun ada Samiri. Lepas tu Samiri telah dilaknat oleh Nabi Musa, dan siapa yang pegang Samiri akan jatuh sakit. Itulah kisah dia. Dan ada sambung lagi, saya nak sambung lagi. Apabila mereka menyembah lembu, mereka ingkar, apa hukuman dia? Apa hukuman dia? Hukuman dia adalah bunuh diri. Hukuman dia adalah bunuh diri. Jadi apabila para riwayat mengatakan ada hukuman bunuh diri itu bunuh sesama mereka, ada yang bunuh diri dan sebagainya, namun begitu tak apa. Ada beberapa riwayat yang mengatakan bahawa sebenarnya bukan bunuh diri, tetapi mereka yang beriman itu membunuh mereka dan sebagainya, tak apa. Apa yang saya boleh katakan bahawa apabila Allah menimpakan balasan kepada mereka sehingga bunuh diri, hukuman mati, maka ramai yang bunuh diri, ramai yang insaf bertaubat. Lalu Nabi Musa memilih 70 orang kaumnya untuk pergi ke Bukit Tursina. Mana Nabi Musa ni dah rasa sedih sangat. Okey. Dan yang menarik ini tuan-tuan, apabila ke Bukit Tursina, bawa 70 orang ni lagi. 70 orang ni dah lah, mereka ni baru aja dapat balasan daripada Allah yang tu dah menyaksikan. Mereka tanya, boleh tak kami nak jumpa dengan Tuhan? Begitu sombongnya bangsa ni. Kan? Dah begitu banyak balasannya, mereka nak jumpa Tuhan pula. Itu yang mereka kena petik. Mati semua.
Kan? Maknanya dia nak ceritakan bahawa pada hari ini apabila kita apa yang berlaku, itulah bangsa Yahudi ni. Itu bangsa yang sangat sombong, bongkak dan selalu ingkar kepada perintah Allah. Namun begitu tuan-tuan, adakah semua Yahudi begitu? Ya? Ini kita kena faham bahawa ada Yahudi yang baik. Maknanya ada Yahudi yang tidak baik. Seperti contoh Abdullah bin Salam. Apabila Rasulullah masuk ke Madinah, Abdullah bin Salam yang menyambut Rasulullah SAW yang memeluk Islam. Ya? Sebagai contoh pula hari ini dulu kita ada Muhammad Asad. Kan, Muhammad Asad, beliau juga masuk Islam, telah menterjemahkan Al-Quran dan menulis buku-buku tentang Islam, ya, dan bagian maknanya bukan semua Yahudi, ada Yahudi yang baik. Pada hari ini kita boleh tengoklah ada beberapa Yahudi yang baik. Sebagai contoh Profesor Ilan Pape. Kalau tuan-tuan baca buku dia merupakan ahli sejarah, tapi beliaulah yang memperjuangkan dan mendedahkan kezaliman kerakusan Israel. Kemudian ada Profesor Norman Finkelstein. Dia pun menulis banyak buku-buku yang menceritakan. Maknanya kita tak boleh, maknanya ada Yahudi yang baik. Itu untuk berlaku adil. Jadi tuan-tuan rahmati Allah sekalian, mungkin saya ambil lebih sikit sebab nak ceritakan bahawa apa yang berlaku hari ini ada kesannya daripada sejarahnya daripada dulu lagi. Dan yang lebih menariknya, kenapa mereka ingin ke Palestin? Saya rasa tak habis orang ini seronok orang ini cerita pasal Yahudi ni. Boleh 2-3 hari boleh cerita pasal Yahudi. Apabila Yahudi dibuang ke seluruh dunia, dah pernah jadi beruk, dah pernah jadi khinzir dan sebagainya, mereka di dalam Taurah, mereka akan dijanjikan akan kembali ke bumi Palestin. Namun begitu ada dua pentafsirannya. Ini yang menyebabkan, yang pentafsiran yang pertama, iaitu yang ini panggil Jewish Orthodox. Mereka Jewish, orang Yahudi yang beriman ini, yang masih lagi percaya dengan Taurah yang betul ini, mereka mengatakan bahawa mereka akan pulang semula ke Jerusalem selepas turunnya Nabi Isa di kali kedua. Itu yang pertama. Itu pasal kalau kita tengok Jewish Orthodox, malahan saya ada rakan-rakan Jewish Orthodox ketika di London, di New York dulu, kami sama-sama berdemonstrasi lah untuk memperjuangkan Palestin. Namun begitu ada pandangan yang kedua, yang ini disebut sebagai Zionis, iaitu mereka kata kita tak perlu tunggu, kita kena mencipta negara Israel, barulah Nabi Isa turun, Mesiah turun kali kedua, kan? Dan yang lebih menarik lagi, pada waktu itu mereka tidak ada kekuatan, mereka ada kekayaan. Namun begitu dalam Kristian, terutamanya Protestan, mereka tahu bahawa Al-Masih akan turun di akhir zaman dengan syarat tertubuhnya negara Israel. Kan? Maka dengan sebab itulah perjanjian Balfour Declaration pada 1917 itu ditandatangani oleh Queen yang kepada Lord Rothschild kepada Kongres Yahudi. Maknanya penubuhan negara Israel itu adalah inisiatif daripada Kristian, Protestan yang ingin melihat Nabi Isa turun pada suatu hari, kerana mereka percaya bahawa Israel perlu wujud, barulah turunnya Nabi Isa. Jadi tuan-tuan, semuanya berkait rapat dengan agama. Kalau kita faham tentang apa yang berlaku di dunia pada hari ini, walaupun kita rasakan bahawa mereka sekular dan sebagainya, tetapi apa-apa pun sebenarnya ada kefahaman agama itu, Judaism, kefahaman Kristian itu yang melahirkan negara Israel pada hari ini. Ya? Okey, itu mungkin sejarah yang seterusnya. Kita terus kepada hadis lah, kerana tak habis ya. Hadis yang pertama iaitu dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Jadi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, barang siapa di antara kalian melihat sesuatu kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangan. Maka jika tidak mampu, maka dengan lisan, dengan lidah. Jika tidak mampu, maka dengan hati. Fa bi qalbi wa dzalika, dan itulah yang selemah-lemah iman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok hadis ini, ya, Rasulullah sebut marra'a, sesiapa yang melihat. Ya.
Dia sebenarnya apabila kita faham ini marro'a munkaran ini, marro'a itu dia bukan lihat je tau, tapi melihat dengan keyakinan. Dia mesti kita lihat bahawa betul benda tu, bukan yang tak betul lah. Jadi dalam Islam ini, apabila marro'a munkaran, maknanya kita tahu sekurang-kurangnya kita ada bukti, kita ada saksi, kita yakin bahawa itu adalah kemungkaran. Marro'a munkaran, bukan kita sebab dalam Islam dilarang untuk kita mengintai, kan? Sebab dalam surah Al-Hujurat, kan, dalam surah Al-Hujurat Allah SWT kata apa? Ijtanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhann ithm. Kan, ya ayyuhalladzina, surah Al-Hujurat ni, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, maka jauhilah kamu daripada banyak zon ni. Zon ni apa? Buruk sangka. Dia zon dia buruk sangka, dia ada su'uzon dan husnuzon. Tapi yang dimaksudkan ni adalah su'uzon, berburuk sangka. Kan? Tapi yang menariknya, Allah Subhanahu Wa Taala sebut inna ba'da dhon. Dia kata tak semuanya salah, tak semuanya berdosa. Inna ba'da dhon ithm. Bukan semua berdosa. Jadi apakah buruk sangka yang tak berdosa? Sebagai contoh, kita polis, kan? Dibolehkan sebab kita ada sebab untuk merisik, mengetahui. Itu cantik ayat Quran ni. Dia tak pakai balon semua. Maknanya ada yang dibenar satu ketika, kita benarkan untuk merisik, untuk mengetahui, ya. Dan perkataan dan akhirnya dari surah Al-Hujurat itu Allah SWT berkata wala tajassasu. Jangan kamu mengintai. Jangan kamu nak kata apa, tajassasu ni macam merisik, mengintai lah. Jadi apa yang saya katakan mar'a munkaran ni, kita kena pastikan dengan yakin. Malahan Sayyidina Umar, semua tahu kisah kan, Sayyidina Umar dia berjalan-jalan dengan Abdurrahman bin Auf. Ada yang mengatakan ada 2-3 riwayah lah. Jadi kita ambil riwayah yang paling rajih. Berjalan, Sayyidina Umar ni dia memang Masya Allah, dia malam dia akan berkeliaran untuk melihat umat, untuk melihat rakyat. Kalau kita tengok sekarang ni, ada tak pemimpin-pemimpin kita berkeliaran waktu malam untuk melihat rakyat kan? Mungkin ada tapi kita tak tahu, wallahu alam. Okay? Jadi Sayyidina Umar ni, dia ketika beliau melakukan rondaan, dia macam rela lah kot, tapi ini Amirul Mukminin, khalifah, Masya Allah, khalifah. Lalu beliau mendengar suara, suara lelaki dan perempuan. Ni lah macam dah Zon dah ada buruk sangka ni. Jadi Sayyidina Umar nak masuk rumah tu, tengok rumah tu berkunci, kan? Apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar panjat dan masuk rumah tu. Khalifah. Lalu jumpa dengan tu, memang ada berlaku kemungkaran lah. Ada berlaku kemungkaran. Dan lelaki tu sebut kata Sayyidina Umar apa? Ya, aku telah melakukan perkara mungkar, tapi kamu telah melakukan 3 perkara mungkar yang dalam Al-Quran. Kan? Aku lakukan 1 je, kau lakukan 3. Yang pertama Sayyidina Umar, yang ni, wala tajassasu, kamu mengintai, kamu mengosok, menceroboh rumah aku. Yang kedua, masuk rumah aku memanjat, sebab dalam Quran suruh masuk melalui pintu. Yang ketiga, masuk rumah tiada tanpa izin. Kamu lakukan 3. Sayyidina Umar keluar je, tak ada buat apa-apa. Jadi para ahli mufassir mengatakan, kenapa Sayyidina Umar keluar dan tidak ada apa-apa tindakan? Sebab dalam konteks melakukan amal ma'ruf nahi mungkar ini, ianya lebih kepada zon awam. Tetapi apabila ada privacy zone itu, maka ianya masih terpakai lagi limitation yang ada, ya? Dan apabila Sayyidina Umar balik, dia jumpa dengan para sahabat. Sayyidina Umar kata, aku khalifah, kan? Aku khalifah, aku nampak dengan mata kepala aku, tapi boleh tak nak sabit kesalahan? Sampai macam tu sekali. Jadi Sayyidina Ali kata, untuk kesalahan seperti ini kena ada 2 saksi yang adil. Walaupun kamu khalifah, kamu jadi janji syurga, tak kira. Itu wala tajassasu mar'a munkaran. Okey, maknanya kita kena yakin. Kemudian fal yughayyiru fa biyadihi. Jadi apa yang kita faham sebenarnya adalah kita pukul kan. Kalau orang jahat tu pukul karate dia. Contoh fahaman kita.
Tapi kita perlu lihat bahawa ianya lebih daripada itu. Sama ada kita melihat kepada situasi, realiti waqi' kita. Sebagai contoh, untuk kita mencegah kemungkaran, kadang-kala dengan tinta, dengan pen, kan? Kita menulis dalam akhbar, menulis buku untuk mencegah kemungkaran. Malahan dalam konteks hari ini kita condemn Israel, menulis satu kenyataan oleh pemimpin itu merupakan satu mencegah kemungkaran. Mungkin dalam konteks yang lain adalah kita melebihkan ketenteraan, mencegah ataupun amal ma'ruf ini, nahi mungkar ini dengan ketenteraan ataupun dengan dakwah. Jadi maknanya ianya adalah secara umum. Jadi tuan-tuan, apa yang kita faham secara umumnya, yang saya lihat secara analisis apabila tengok hadis ini, kita memahami bahawa apabila kita melihat kemungkaran, kita akan lihat dengan kebencian. Kita kena benci ni. Okay, maka oleh itu kita lihat kebencian tu sampai kita bencikan orang tu. Kan? Itu salah. Sebab dalam hadis ini sebenarnya apabila kita melihat, apabila kita mengubah, kita bencikan perbuatannya, tetapi kita kena kasihkan orang itu, orang Islam itu. Jadi kita tak boleh benci ni, kita memang benci, memang aku tak suka benci. Kita tak boleh, kita benci. Itu pasal apabila ditanya kepada Syekh Al-Ghazali rahimahullah alaih, dia orang tanya dia, Syekh apa, Syekh Ghazali saya tak pasti, tapi imam besar lah ya. Apa tanggungjawab kita, hukum kita kalau kita rasa kita tengok orang tu tak pergi sembahyang subuh berjemaah? Kan? Mesti kita kata mar'am munkar falyughayyir bi yadihi, pergi rotan je. Apa yang Syekh Ghazali jawab? Tanggungjawab kamu adalah pergi ke rumah dia, pimpin dia pergi masjid. Itulah fabiyadih. Itulah fabiyadih. Iaitu kita mengubah. Tapi kadang-kadang ada situasi yang lain, seperti contoh melakukan kezaliman, melakukan jenayah, itu perlulah ada kekerasan sedikit ya. Kemudian fa illam yastati' fa bilisani, dengan kata-kata fa illam yastati' fa biqalbi, dengan hati. Dan inilah hadis yang sangat-sangat powerful, menceritakan tentang keperluan kita untuk melakukan mencegah kepada kemungkaran. Malahan Allah SWT sambung lagi dalam surah Al-Hujurat, apabila wala tajassasu, kamu tak boleh mengintai dan sebagainya, dalam ayat surah Al-Hujurat dan ayat yang lain ya. Dalam ayat 9 Allah SWT sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fanaba'un binaba'in fatabayyanu. Apa maksud dia? Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik, bawa berita, kamu jangan percaya dulu. Fatabayyanu. Ini sangat penting. Kita kena, apa itu fatabayyanu? Maka kita kena dapatkan keterangan, maklumat, data untuk memastikan. Jadi tuan-tuan, hari ini memang betul. Macam-macam yang kita nampak di dalam sosial media dan dalam internet kan. Jangan percaya dulu. Jangan sebar dulu tuan-tuan. Takut kita menyebarkan, dipanggil dosa jariyatun, iaitu dosa yang mengalir. Jadi apabila dapat berita, kita kena fatabayyanu, kita kena pastikan kesahihannya. Hari ni saya tengok macam-macam. Baru-baru ni tuan-tuan, saya ada satu kursus tentang cyber security. Masya Allah. Dia tentang cyber security, tentang macam mana teknik-teknik cyber. Jadi dia test. Kami dalam kursus itu, dia rakam suara seorang ni, lepas itu dimasukkan dalam dia punya artificial intelligence, kan? Artificial intelligence, lalu dia masukkan, lepas itu dia tayang kat kami semua. Orang tu bercakap suara sama, tapi cakap benda yang lain. Kami kata, betul ke? Dia buat dalam masa berapa minit itu tuan? Bukannya 3-4 hari. Dia kata sekarang ni teknologi, dia kata dia boleh buat suara yang sama, cuma waktu ini dia kata yang masih lagi dalam kajian adalah lip sync. Iaitu masih kurang lagi. Dia kata tapi dalam masa beberapa masa lagi, tempoh lagi, artificial intelligence akan perfect, lip sync pun akan betul. Jadi itu masa saya kebetulan berjumpa dengan Mufti Meng. Semua tahu Mufti Meng kan? Mufti Meng ni famous lah dalam internet kan. Mufti Meng beritahu sekarang ni ada banyak Mufti Meng dekat dalam internet. Dan jangan percaya bahawa itu Mufti Meng, dia kata. Itu adalah artificial intelligence.
Jadi tuan-tuan, apa yang sangat penting adalah hadis ini adalah hadis yang menceritakan tu marra'a munkaran. Marra'a tu kita kena yakin, kita kena tahu, kita kena fatabayyanu, kita janganlah wala tajassasu. Pandai betul, kita kena ada bukti, ada pengetahuan, ada maklumat, dan itulah yang kita perlu lakukan. Dan tuan-tuan, apa yang boleh kita katakan juga berselaras dengan ayat tadi, wal takum minkum ummatun itu, dan juga inna ba'dal ism, maknanya boleh bersyakwah sangka, tetapi dalam konteks-konteks tertentu seperti intelligence, polis rahsia, perisik, polis yang ingin menyiasat kes-kes tertentu, maka ianya dibolehkan kerana apa? Untuk menjaga kemaslahatan umum. Malahan kalau kita lihat sejarah Islam sebelum ini, ada satu institusi yang dinamakan sebagai institusi Al-Hizbah. Tapi sekarang kita tak ada. Dulu masa zaman khalifah yang sebelum-sebelum ini, ada institusi Al-Hizbah yang bernamanya Al-Muhtasib. Mereka inilah yang menjadi polis moral, iaitu yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Pada hari ini mungkin kita ada polis, tapi polis pun ada mengajak kepada kebaikan dan kemungkaran. Bolehlah juga polis, tapi Al-Muhtasib ini lebih kepada moral police. Dia mengajak kepada akhlak. Macam polis ni mengajak kepada yang mengelakkan jenayah, mengelakkan benda-benda rasuah, tapi yang mengelakkan kepada akhlak. Maknanya mengajak untuk melakukan kebaikan, mengajak untuk pergi ke masjid, untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang secara umum. Oleh itu, saudara-saudara yang rahmati Allah sekalian, saya rasa nanti kita sambunglah perbincangan kita. Namun begitu, apa yang boleh kita ulas pada hari ini ialah Imam An-Nawawi telah memilih beberapa hadis dan ayat Al-Quran yang menunjukkan bahawa kepentingan untuk ummah menjadi ummah yang terbaik itu untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Dan jangan lupa, wa tu'minuna billah, kita kena beriman kepada Allah. Namun begitu, dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran itu kena ada etika, kena ada prosesnya. Dan apa prosesnya? Nabi telah detailkan, man ra'a munkaran falyughayyir bi yadi, iaitu prosesnya dengan tangan dulu, kata boleh dengan lidah, kata boleh dengan hati, kan prosesnya. Lalu Allah turunkan lagi penerangan, kalau kita nak buat kebaikan, nak mengajak kepada kebaikan ni, kamu jangan wala tajassasu, kamu jangan pandai-pandai nak mengintai, kan? Jangan jadi. Dan juga kalau nak buat kebaikan kena fatabayyanu. Jadi Allah, indahnya Islam itu untuk melakukan kebaikan ada prosesnya, ada aturannya, ada kod etikanya, dan inilah yang kita perlu lakukan dan kita perlu faham. Jadi dengan itu sedikit, moga-moga apa yang kita harapkan ini dapat bermanfaat. Ya? Ada soalan? Ya. Oh ya, ya. Alright. Okey, terbaik soalan itu berkenaan dengan boycott. Dipanggil BDS. Boycott, Divest and BDS lah. Okey. Sanction. Jadi kalau kita lihat dalam mencegah kemungkaran ni ada beberapa dia punya level dia, kan. Mencegah kemungkaran, kalau kemungkaran itu kemungkaran yang besar, kemungkaran yang tidak boleh diatasi lagi, maka kita boleh secara peperangan, cara ketenteraan, ya, itu dibenarkan, kan? Namun begitu, apabila melihat dalam keadaan hari ini, melihatkan kelemahan umat Islam, ya, melihatkan ketidakyakinan kita kepada pimpinan dan juga kekuatan yang ada pada orang Islam, maka sekurang-kurangnya mencegah kemungkaran itu adalah menerusi boycott ataupun menerusi kita tidak melanggan ataupun memulaukan produk-produk maupun, jadi maknanya ini juga adalah salah satu daripada metodologi ataupun metod untuk kita mencegah kemungkaran dan juga mengajak kebaikan. Dan sebenarnya tuan-tuan, boycott ni yang paling ditakuti oleh Israel, ya? Kerana apa? Kerana Israel kekuatannya adalah menerusi ekonomi, menerusi sebagai dipanggil trading nations. Nanti tuan-tuan, Haji, ada sebuah buku yang tajuk dia The Palestine Laboratory. Saya baru baca buku tu. Buku tu ditulis oleh Anthony Lowenstein. Dia seorang jurnalis yang hebat antarabangsa. Dia cerita yang ni lah. Dia ceritakan bahawa sebenarnya
Kenapa Israel ni dia menggunakan, dia letak Gaza tu sebab dia nak pasarkan senjata dia. Jadi bila nak pasarkan senjata dia, dia kena ada bahan uji. Dan siapa ujiannya? Penduduk Gaza. Dan setiap kali dia nak jual senjata dia akan test, dia akan bom Gaza, teknologi dia, maka dia akan jual. Ya, dia akan jual. Jadi tuan-tuan, kalau kita boykot, segala-galanya mungkin dia akan sekurang-kurangnya melemahkan Israel lah. Wallahu a'lam. Ya, dalam Al-Quran, juz ke-15, ya. surah Al-Isra, ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, dan kami menyatakan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sungguhnya kamu akan melakukan kerusakan di bumi Palestin 2 kali, dan sungguhnya kamu akan berlaku sombong angkuh dengan melampau. Soalan saya, apakah terdapat dalil-dalil ataupun bukti yang mereka telah melakukan kerosakan ini 2 kali ataupun satu kali dia orang buat? Okey. Sebab mereka ni akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 5, di mana Allah Subhanahu Wa Taala kata, maka apabila sampai masa janji membalas kejahatan kamu kali yang pertama dari 2 kejahatan itu, kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat gagah dan amat ganas serangannya, lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau, membunuh dan membinasakan kamu, dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku. Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya ada banyak pentafsiran dalam ayat ini maupun hadis-hadis yang dia kena hadis akhir zaman. Namun begitu saya tidak berani untuk menyatakan sudah berlaku atau tidak berlaku kerana kita tidak pasti adakah ianya telah berlaku dan sebagainya. Sebab apa? Sebab ada banyak pentafsiran yang melihat bahawa sememangnya pada akhir zaman nanti akan berlaku satu peperangan besar. Dan akhirnya Israel akan berlindung dan akhirnya akan berlindung, dan kalau hadis itu kata batu bata itu akan berkomunikasi dan orang Israel akan berlindung di pokok Gharqad, kan. Jadi kalau melihat kepada dia, banyak juga pentafsiran baru yang mengatakan ianya berlaku hari ini. Sebab apabila dibom Gaza dan sebagainya itu, batu bata itu telah berkata-kata, dan Hamas telah menyerang dan orang Israel pun menyuruh, dan sekarang ini seluruh dunia melihat bahawa kebobrokan Israel, kezaliman Israel, dan Israel nak menyuruh sekarang ni. Sebab semua tahu kezaliman dan kerakusan Israel, dan mereka menyuruh di belakang siapa? Adakah pokok Gharqad? Di belakang Amerika. Maka kita pokok Gharqad tu sebenarnya simbolik je. Dan ada ulama' lagi kata bukan pokok Gharqad tu bukan Amerika juga. Siapa yang melindungi Israel lagi? Saudi, Bahrain, UAE. Itu pentafsiran ulama'. Dan wallahu alam, saya tak berani. Kerana kita tak tahu apabila bab-bab hadis akhir zaman ini, kita tak tahu adakah inikah yang disebut oleh Rasulullah SAW. Malahan pada waktu ini ada yang katakan bahawa Imam Mahdi bakal turun, kan, sudah ada di Jordan, kan, dengan malahan ciri-ciri Imam Mahdi itu ada, kan. Sebelum itu kalau tuan-tuan ingat, ada satu kisah apabila seorang lelaki yang sama ciri-ciri dia, kalau sebut dalam hadis sama, dan dia mengepung Masjidil Haram. Masih ingat tak? Siapa masih ingat kes tu? Malahan orang kata bahawa inilah Al-Mahdi. Sebab ciri-ciri dalam hadis tu memang muka, tubuh sama. Tapi akhirnya tak betul. Kan? Jadi saya tak rasa, maknanya kita tak pasti, tapi apa pun yang kita tahu bahawa satu hari nanti kita akan menang. Satu hari nanti kita akan menang, satu hari nanti kita akan kembali menguasai dunia, kembali, dan Israel akan terus kalah, tewas dengan bantuan Allah SWT. Jadi tuan-tuan, kalau bab-bab hadis akhir zaman atau berkenaan dengan aspek itu, dia ada banyak teori, ada banyak pentafsiran. Jadi saya ingin sebagai seorang yang faqir ilallah, saya ingin saya boleh ceritakanlah apa pandangan-pandangan, tapi saya tidak mengetahui apa yang berlaku pada hari ini. Namun begitu, apa yang kita boleh katakan pada hari ini, insya-Allah dengan bantuan Allah SWT,
pada kali ini insya-Allah kita akan janjikan kemenangan kepada kaum Palestin. Ya. Ya. Dengan doktor lah, secara umum, statement daripada Allah yang Syekh Ahmad Yasin, Oh, ya. kata 20-27 Ya, ya. Israel pun Zionis atau lenyap. Ya, ya. Itu Syekh Ahmad Yasin, kalau semua tahu, adalah pengasas kepada Hamas. Syekh Ahmad Yasin dibunuh, dibom, hancur. Ya. Syekh Ahmad Yasin ini, teori Syekh Ahmad Yasin ini mengatakan bahawa pada 2027 lah, berdasarkan kepada kefahaman beliau melihat kepada sejarah dan juga hadis-hadis tentang akhir zaman. Saya melihat bahawa ada beberapa kali, bukan Syekh Ahmad Yasin juga, ada beberapa ulama' lain juga yang telah pun membuat beberapa bukan profesi lah, tetapi beberapa ramalan. Namun begitu, saya merasakan bahawa ramalan-ramalan itu berdasarkan kefahaman mereka, dan kita hanya akan tahu apabila adakah ianya akan dapat sana pada 2027 nanti. Namun begitu, apa yang saya boleh katakan di sini adalah apa yang Syekh Ahmad Yasin buat, mungkin beliau pun tidak, mungkin yakin ataupun tidak pasti ianya akan berlaku pada 2027. Apa yang Syekh Ahmad Yasin untuk buat adalah untuk memastikan bahawa seluruh rakyat Palestin dan dunia Islam itu berusaha ke arah merealisasikan 2027. Maknanya kita ada design, grand design. Jadi maknanya apa yang dibuat oleh Syekh Ahmad Yasin itu mungkin tidak pasti, tetapi kita kena mempunyai satu hala tuju untuk memerdekakan Palestin pada 2007 dengan bantuan Allah SWT. Dan inilah sebenarnya hadis Nabi. Okey, saya last sekali. Ya. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis sahih. Ya. Nabi cakap, Nabi bersabda, "Inna Allah yab'asu li hadhihi al-ummah ala kulli ra'si mi'atu sana." Sesungguhnya Allah hantar setiap 100 tahun. Okey? Man yujaddidu laha dinaha, seorang mujaddid. Kan? Jadi, apabila Rasulullah cakap tu, mujaddid itu turun tak? Tak turun. Setiap 100 tahun. Turun daripada langit tak mujaddid tu? Tak. Apa yang Rasulullah sebut, setiap 100 tahun akan turun mujaddid itu, adalah tanggungjawab kita ni untuk melahirkan mujaddid. Tanggungjawab kita untuk ada program mujaddid. Tanggungjawab kita untuk melahirkan Salahuddin Al-Ayyubi. Tanggungjawab kita untuk melahirkan Umar Abdul Khattab. Itulah hadis tadi. Bukannya suruh tunggu mujaddid turun daripada langit, tetapi untuk kita ada satu hala tuju, 100 tahun Allah janji, tapi kita kena berusaha. Macam Syekh Ahmad Yasin tadi. Maknanya 2027 tak tentu, tapi kita kena berusaha ke arah 2027. Wallahu alam. Moga-moga Allah membukakan hidayah kepada kita dan memberikan kebebasan kepada Palestin, dan kita doa daripada setiap solat kita, moga-moga sekurang-kurangnya fa biqalbi, dengan doa dengan lidah kita, fa bilasani. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.